Apa yang berlaku kepada Syria dan mengapa akhirnya nama negara Syria muncul. Pada tahun 1517, kerajaan Turki Osmaniyah masuk ke Mesir dan masuk ke Syria, lalu menjadikan Syria, Syam, sebagai salah satu daripada wilayah yang diperintah oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Keadaan ini berterusan sehinggalah diambang peperangan dunia yang pertama. Beberapa kesilapan yang dilakukan oleh Gubernur Turki yang berada di Syria pada masa itu menyebabkan rakyat Syria bangkit menentang kerajaan Turki di atas pelbagai nama, dan akhirnya kerajaan Syria selepas daripada peperangan dunia yang pertama dan selepas berlakunya suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Sykes-Picot di antara pihak British dengan pihak Perancis di pihak yang lain, telah pun melakukan pembahagian wilayah Asia Barat yang besar, yang luas itu dibahagikan kepada beberapa kawasan, antaranya wilayah Syria, Lebanon diserahkan kepada pihak Perancis dan berada di bawah penjajahan Perancis. Adapun wilayah-wilayah lain seperti contohnya Palestin dikategorikan sebagai wilayah antarabangsa, international zone. Mengapa dipersetujui untuk dibentuk international zone, itu kita akan bincang kemudian. Dan ada beberapa wilayah, sebagai contohnya wilayah Jordan yang diambil oleh British, Iraq juga diambil oleh British. Jadi kita kembali kepada Syria, maka sepanjang pemerintahan di antara tempoh peperangan dunia yang pertama sehinggalah peperangan dunia yang kedua, kita dapati kawasan ini, wilayah ini telah diserahkan kepada Perancis. Apa yang berlaku ialah Perancis telah memisahkan dua kawasan yang mereka miliki, iaitu Syria di sebelah timur dan juga Lebanon di sebelah barat, dengan satu cara iaitu memindahkan sebahagian daripada penduduk Syria yang menganut agama Kristian, mereka dipindahkan ke Lebanon, lalu dibentuk sebagai salah satu daripada syarat untuk mereka kedua-dua negara ini mencapai kemerdekaan. Mereka berasal daripada satu kelompok yang 4 wilayah yang saya sebut tadi, kemudian dipisahkan oleh pihak penjajah dan akhirnya membentuk 3 buah negara yang berasingan, iaitu Syria, kemudian Lebanon, dan yang ketiganya ialah Jordan diserahkan kepada keluarga Sharif Hussein dan dibentuk sebuah negara yang baru disebut sebagai negara Jordan. Jadi kalau kita tengok perkembangan yang berlaku itu, sesekali menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya yang menjadikan Syria sebuah negara yang terasing pada masa ini adalah pertama kerana faktor penjajahan, yang kedua ialah kerana gerakan ketenteraan yang dilakukan oleh penduduk tempatan yang pada asalnya membenci kepada pemerintahan kerajaan Osmaniyah, tetapi akhirnya berjaya membentuk sebuah negara mereka yang tersendiri. Isunya, saudara, ialah penduduk di Syria majoritinya adalah Islam, Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pelbagai mazhab di dalamnya. Dan hanya 10% sahaja di antara penduduk yang ada di sana yang terdiri daripada penganut agama ataupun mazhab Syiah yang disebut sebagai Syiah Alawi. Berlaku perebutan kuasa, berlaku kemasukan Rusia mempengaruhi sehingga negara itu dibentuk sebagai sebuah negara yang sosialis, ya, negara yang berkiblatkan kepada Rusia, tetapi kekacauan yang berterusan menyebabkan penjajah memastikan supaya golongan minoriti berkuasa di kawasan itu, khususnya selepas daripada tahun 1970-an apabila Hafiz al-Assad berjaya mengadakan rampasan kuasa dan membentuk sebuah negara yang disebut sebagai negara Syria pada masa ini. Kepimpinan Syria diteruskan oleh Bashar al-Assad yang akan kita ikuti selepas daripada ini.